Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang memang sudah benar pandangannya, maka dia dapat melihat dengan mata kepalanya semua keletah makhluk, yakni telatah makhluk. Dan menerusi mata hatinya pula dia dapat memandang semua yang dilakukan Tuhan kepada mereka itu. Dia dapat melihat tindakan Tuhan yang menggerak-gerikkan dan mendiamkan mereka sekalian. Dan ini adalah pandangan kemuliaan, yakni karamah, yang dianugerahkan Tuhan kepada para walinya sahaja. Yakni bila dia melihat seseorang, dia nampak zahirnya dengan mata kepalanya dan batinnya pula dengan mata hatinya. Dan dia dapat melihat Tuannya dengan mata rahsianya, batinnya. Ya, siapa yang berkhidmat akan dikhidmati. Jika datang takdir Allah, dia selalu menerimanya dengan hati yang senang. Baik dia dibawa ke tanah lapang atau ke lautan dalam, ke bukit atau ke gunung. Diberinya makan yang manis-manis atau yang pahit getir. Tegasnya, dia sentiasa menerima bagi dirinya apa sahaja yang ditakdirkan Tuhan berupa kemuliaan atau kehinaan, berupa kekayaan atau kemiskinan, berupa keafiatan atau penderitaan. Dia sentiasa mengikuti takdir Allah sehingga takdir itu sendiri tahu bahawa dia itu sudah penat dan lelah. Maka takdir itu pun turun dari tunggangannya, lalu dinaikkan sang hamba itu di tempat tunggangannya. Dan ketika itu, dia pula lah yang menunggang takdir itu dan menjadikan takdir itu berkhidmat kepadanya dan merendah diri kepadanya, disebabkan dekat dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan kerana kemuliaannya di sisi Allah. Semua ini akan berlaku ialah kerana teguh penentangannya, yakni mujahadahnya terhadap kehendak jiwanya, tuntutan hawa nafsunya, tabiatnya, adat kebiasaannya, syaitannya serta teman-teman jahatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami rezeki menurut takdirmu dan semua hal dan keadaan. Dan berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada dua perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama ialah sifat orang yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan kurniakan kepadanya pandangan yang benar, atau disebut sebagai firasat yang kuat. Yang kedua ialah sifat orang yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan padanya, mereka ini beradab dengan takdir Allah, menerima takdir Allah dalam apa jua keadaan, sehingga takdir itu pula yang ditunggang oleh mereka, yang bermaksud yang berlaku itu lebih disukai oleh mereka daripada hawa nafsu mereka sendiri. Adapun yang pertama berkait dengan bila seorang itu dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan jadikan benar pandangannya, benar penglihatan, benar pendengarannya, benar mata hatinya. Kerana itu salah satu penjagaan Allah padanya, supaya dia melihat sesuatu dengan zahir dan hakikatnya. Dia tidak melihat sesuatu cuma dengan zahirnya,
Kan yang melihat sesuatu dengan zahir, mereka melihat dengan pandangan syahwat. Yang melihat sesuatu dengan batinnya, mereka melihat dengan firasat. Umpamanya begini, bila seorang melihat jawatan, yang melihatnya dengan nafsu lalu melihat segala keladatannya, maka kerana itu dia akan tertipu. Dia merasakan dia boleh buat banyak perkara dengan jawatannya, dia lupa banyak perkara jawatan boleh buat pada dia. Dia cuma merasakan dia boleh menunggang jawatannya. Dia lupa jawatan itu akan menunggang dia. Dia merasakan dengan jawatannya dia akan buat apa yang dia nak. Rupa-rupanya jawatan itu yang melakukan apa yang jawatan itu nak. Maksudnya, dia berfikir dia boleh menggunakan benda tu, rupanya dia dipergunakan sehingga dia binasa. Tetapi orang yang melihat dengan hakikat, bila dia melihat jawatan, dia melihat amanah. Maka dengan amanah tadi dia memohon pertolongan dari Allah. Maka dia diselamatkan daripada kejahatan jawatan itu dan fitnahnya. Dan dia meletakkan jawatan itu di tempatnya, sehingga dia dimulia dan diangkat oleh Allah SWT. Maka inilah apa yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba yang terpilih. Firasat yang kuat. Contohnya bila kita sebut kataan firasat, itu pandangan yang benar. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dan firman-Nya, Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya ini menjadi tanda yang diketahui oleh orang-orang mutawassimin. Apa maksud mutawassimin? Kata ulama tafsir, ay mutafarrisin, yakni ahli firasat. Ahli firasat yang dimaksudkan ialah isabatul dhann. Apa yang disangkakannya itu betul. Kata ulama, adh-dhannu zannan. Sangkaan itu ada dua. Ada sangkaan yang salah. Kita menyangka, kita wasangka. Memang salah. Definitely salah. Totally salah. Ini disebut dalam hadis. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kamu daripada wasangka. Wasangka itu sebohong-bohong perkataan. Ini merujuk kepada zan, zunun, sangkaan, wasangka orang awam. Yang kedua ialah zan yang benar. Perkataan zan, wasangka yang benar. Yang Allah Ta'ala kurniakan, Allah campurkan cahayanya dalam hati orang beriman. Sangkaan yang benar ini, tuan-tuan sekalian, dinamakan sebagai firasat. Sangkaannya benar, baru orang ni menipu. Sangkaannya benar, baru orang ni tak boleh diharap. Sangkaan dia benar, orang ni bukanlah pemegang amanah yang baik. Sebab itu bila kita baca kisah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, mereka mempunyai sangkaan yang kuat, yang benar dan firasat yang kuat. Maka dengan itu mereka melantik orang-orang yang memang terpercaya. Mereka tidak tersilap memilih orang-orang yang mewakili mereka dalam pentadbiran negara. Kerana itu negara mereka hebat. Sebab bila nak takbir negara bukan satu kepala. Dia bukan one man show, dia ada kabinet. Dengan keluasan negara. Di antara tanda pemimpin itu Allah berikan firasat, dia lantik orang tu betul. Dia lantik orang tu memang memikul tanggungjawab yang benar. Maka ini pemimpin punya firasat yang kuat. Itulah yang berlaku pada Abu Bakar Siddiq. Tak ada seorang pun pemimpin yang lantik itu korak atau bermasalah. Diikuti oleh Umar Al-Khattab. Firasatnya cukup kuat dalam memilih siapa pun yang memegang jawatan atau memimpin bala tentera Islam sehingga mencapai kemenangan demi kemenangan. Firasatnya cukup kuat. Semua orang yang Allah berikan firasat yang kuat ini, hubungan mereka dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, walau nasha' la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalau kami kehendaki, kami akan tunjukkan bagaimana watak-watak mereka. Dan engkau akan mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. Dan engkau akan mengenali mereka dengan perkataan silap mereka. Lalu kalau kita bicara tentang firasat, kita kata, Ustaz, ada orang firasat, ada orang dia punya pandangannya pun betul tapi dia kafir. Ada orang pandangan dia betul tapi dia fasik. Sembahyang pun tak. Tapi kalau dia cakap tu betul.
Dia kata, saya tengok ni saham ni akan naik, maka naik. Maka dia tengok cara kita buat kerja, awak buat kerja ni memang gagal. Maka gagal. Bukankah itu firasat juga? Atau kadang-kala kita misalnya pilih jodoh untuk anak kita atau untuk kita misalnya. Kawan kita tengok, aku tengok muka perempuan ni macam muka pemalas. Ni muka pengikis ni, kata dia. Pengikis. Gold digger. Artinya halikah. Pencukur. Halikah. Lalu bila orang ni kahwin, dia kata, mak, betul lah mak. Perempuan yang aku kahwin ni memang gold digger betul. Halikah, pencukur sungguh. Macam mana mu tahu? Aku tengok muka aku tahu. Adakah dia diperasa? Subuh pun subuh gajah. Subuh dia dengar pengumuman diumumkan masuknya waktu subuh gajah. Baru dia solat. Dia tak ada solat subuh awal ni. Baik. Untuk kita membezakan antara pandangan yang kuat yang benar. Sebab seorang bila dia punya pandangan yang jauh ni, visi yang jauh, atau orang Arab sebut tatallu'at, dia nampak suatu visi yang jauh, vision yang jauh. Orang ni hebat, kita kata. Maka perlu kita tahu pandangan benar itu, dia berpunca daripada 3 perkara. Pandangan benar. Yang pertama berpunca daripada iman yang kuat dari Allah. Iman dia kuat kepada Allah. Maka datang pandangan benar ini. Pandangan benar ini disebut untuk mendekatkan seorang pada Allah. Tujuan pandangan itu untuk apa? Bukan nak show off, bukan nak beritahu dia alim bijak, bukan. Dia nak merawat manusia supaya dekat dengan Allah. Dia nak dengan pandangan yang benar dijaga agama Allah. Dia nak dengan pandangan yang benar dia menjaga kebaikan-kebaikan agama Allah. Dan ini yang berlaku kepada para sahabat, sebahagian besar mereka, dalam menjaga agama Allah. Dan para awliya, para wali Allah, dalam menjaga kemuliaan agama Allah. Maka ini pandangan yang pertama yang paling hebat, yang disebut oleh ulama sebagai firasat imaniyah. Firasat keimanan. Sebab itu ada seorang ulama namanya Syah Al-Karmani rahmatullahi alaih. Dia seorang ulama yang tidak pernah silap firasat dia. Lam tukhti firasatuhu. Tepat kalau dia cakap apa macam tu. Lalu para ulama tanya Syekh, macam mana Syekh dapat melihat dengan begitu tajam? Lalu dia kata, kalau kamu nak melihat tajam seumpama aku, yang pertama, tunduk pandanganmu daripada perkara yang haram. Semakin kamu tunduk pandanganmu daripada perkara yang haram, semakin benar pandanganmu pada perkara yang batin. Sebab itu tuan-tuan, kalau mata kita duk tengok benda haram, sebab itu kita tak dapat pandangan benar yang membantu kita mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu kita silap pilih kawan, kita silap pilih pelaburan, kita silap pilih itu. Semuanya membinasakan agama dan dunia kita. Maka pertama, tunduk pandangan daripada perkara yang haram. Yang kedua, kata Syah Al-Karmani, amsik nafsaka anis syahwat. Tahan diri kamu daripada syahwat. Syahwat-syahwat yang dilarang oleh agama. Tahan. Kehendak-kehendak kita nak rasuah, nak terima rasuah, nak juga kaya. Tapi cuma ada satu jalan, menipu. Tahan. Nak juga kita rasa nak menunjuk-nunjuk dah sikit. Tahan. Segala syahwat yang merosakkan agama, tahan. Amsik nafsaka anis syahwat. Dan yang ketiga, kata Syah Karmani, Amir batinaka, artinya makmurkan batin kamu dengan muraqabah. Sentiasa yakin Allah sedang tengok kita ni. Kita solat, Allah tengok kita. Apa yang kita fikir ni Allah tahu. Apa yang kita buat ini semua dalam pengetahuan Allah. Jadi kita pun takut. Umpama seorang tahu bahawa sekarang dia diperhatikan oleh CCTV. Atau umpama saya sekarang tahu, saya sekarang ni diperhatikan oleh ramai penonton. Maka saya tak mungkin bergerak suka hati saya. Bergerak mengikut adab. Sebab saya tahu ni orang sedang perhati saya. Apa pun saya buat. Maka saya nak menggaru pun saya takut, saya bimbang. Saya tidak melihatkan sesuatu yang mengaibkan saya. Sebagai contoh. Demikian bila orang tu rasa muraqabatullah,
Dia berniat buruk pun takut, ya Allah tahu ni, janganlah duk fikir bukan-bukan. Tak baik. Dan yang keempat, kata Syekh Shah Karmani, dia menghiaskan zahirnya dengan mengikuti sunnah Nabi. Batin tadi dimakmurkan dengan muraqabah, bahawa Allah sedang melihat. Zahir fizikalnya mesti ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi. Jadi, orang-orang yang kuat firasat ialah orang yang paling kenal dan faham sunnah Rasulullah. Tapi kalau kita hadir pun baru dua buah hadis, lalu kata di firasat, jauh sangat. Amalan kita ni memang sunnah Nabi SAW. Kita bila solat, orang nampak ini sunnah Nabi yang sedang ditegakkan. Kita bila bercakap, orang tahu dia sedang bercakap tentang sunnah Nabi. Dan seterusnya kata Syah Al-Karmani, wa ta'awwad aklal halal. Jaga makanan, biar yang baik-baik dan halal. Jaga makanan, maka kamu takkan salah firasat. Bila kita berjaya tundukkan pandangan daripada perkara yang haram, tahan diri daripada syahwat, sentiasa merasakan muraqabatullah, sentiasa mengikut sunnah Nabi SAW, dan jaga makanan kita, 5 perkara. Dan saya Allah kurniakan kepada kita firasat. Nama firasat ini namanya firasat imaniyah. Ya Allah berikan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah di kalangan para wali, para kekasih, para mukmin yang dicintai. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia dengan pandangannya tahu telatah makhluk. Dia dengan pandangannya tahu perbuatan Tuhan ini. Allah Ta'ala buat macam ni untuk ini, dia tahu. Allah buat macam ni untuk ini. Maka sebab itu dia setiap kali datang satu takdir kepada yang dia tahu ini teguran Allah. Allah sedang menegurnya. Allah sedang menegur umat manusia. Allah sedang itu dan ini. Dia tahu benda itu. Dia faham. Sunnatullah. Dia memahami sunnatullah. Tahu yang tukar jantina ni, dia tak akan bahagia. Biarlah dia pahami kekayaan berjuta, dia tak akan bahagia. Dia sentiasa dalam tekanan. Dia sentiasa dalam kepura-puraan. Dia tahu. Kan itu hukum Allah. Kerana siapa yang berpaling daripada hukum Allah, dia akan rasa sesak nafas, sesak dada, tak akan bahagia. Walau orang ni pamer 1000 jenis kebahagiaan, dia dengan firasat imannya mengetahui dia tak bahagia. Dia bahagialah. Dia tunjuk dia shopping, dia tunjuk dia itu. Tak, dia tidak bahagia. Dalamannya rosak. Keyakinan kuat, sebab itu yang dia pegang dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Ini namanya firasat imaniyah. Macam kita sebut tadi, ada orang tak semayang bang. Ada orang kita katakan, even kafir, tapi firasat je betul. Firasat betul, dia kata, ni nama dia Acong. Acong kata, Man, kau jangan berkawan orang tu, dia tu jahat tu. Macam-macam mana awak tahu? Saya tahu, saya tengok muka ni, muka penipu. Acong kenal dia? Tak kenal. Tapi muka dia, saya tahu muka penipu. Tiba kita pun buat, betul Acong. Macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Baik, firasat umpama ini. Supaya kita tak keliru dengan makna firasat. Yang saya dah sebut, asas firasat imaniyah, semuanya untuk dekat pada Allah. Bukan untuk keperluan dirinya. Bukan untuk disanjung, didewakan. Untuk iman. Untuk mengajak manusia ke arah keiman. Ada firasat yang kedua, yang dinamakan sebagai firasat riyadah atau riyadiyah. Riyadiyah ni maksudnya latihan. Satu firasat latihan. Yang diperoleh dengan cara banyak berlapar, banyak berjaga, banyak berkhalwat. Ini diperoleh oleh orang Islam dan orang kafir. Sebab itu Tok Sami dia orang khalwat. Salmi, Buddha, Sholing, dia khalwat, dia berlapar. Dia berjaga malam, tak tidur. Kenapa dia buat latihan ni? Sebab latihan ini menjadikan akal jadi kuat, tajam. Kalau tuan-tuan berlapar, tuan-tuan akal punya jadi tajam. Dengan syarat bukan tuan-tuan terpaksa berlapar, tuan-tuan nak berlapar. Kalau terpaksa berlapar, mengamuk, nangis, mengamuk, gaduh, marah orang. Berbalik rumah, mana tak masak bang, latihlah berlapar bang, abang akan jadi hebat. Terus terbang semua, dengan bini-bini terbang. Sebab orang pemarah, orang yang lapar dia pemarah. Sebab apa? Sebab bukan dia nak lapar, dia dilaparkan. Itu kena beza. Sebab itu kita memilih puasa. Apa maksud puasa? Bersedia untuk lapar. Walau ada makanan, kita tak makan. Itu latihan puasa yang konsisten, menajamkan akal.
Baik orang kafir, sebagai mereka puasa, ya mereka tak makan. Setengah mereka tak makan daging, just makan sayur, jangan makan sekali sehari. Kurus mereka. Latihan mereka keras. Baik Saminya, baik kita katakan untuk Sami, Buddha, Hindu, even kalangan yang tak beragama sekali, bila mereka mengamalkan beberapa disiplin seperti berlapar, seperti berjaga malam, seperti berkhulwat, 3 disiplin ini memang secara terbukti menghasilkan satu pandangan yang tajam. Tapi untuk siapa? Untuk dia. Bukan untuk dia dekat dengan Allah. Kalau tuan-tuan pergi bertapa, tuan-tuan bertapa, berkorenting, tak payah bertapa Gunung Jerai, tak payah bertapa sana, tuan-tuan bertapa dalam bilik je. Jangan bagi orang masuk. Bertapa 2 hari. Cakap Omar, abang nak bertapa dalam bilik tu. Jangan ada. Telefon tutup. Tuan-tuan pun keluar daripada bertapa tu. Sehingga tuan-tuan akan tahu apa yang berlaku dalam rumah tu. Keluar, tengok. Oh, ni Kak Along buat macam ni. Ni Along buat macam ni. Latihan tadi menyebabkan akal kita dapat relate dengan cepat segala kesan-kesan tadi dengan perkara yang berlaku. Dia macam polis penyiasat yang buat investigate sesuatu. Dia tengok, dia pun dah tahu. Ini yang buat jenayah ni orang dekat. Yang buat jenayah ni orang dekat. Ni memang jenis misai panjang ni. Dia punya tu. Bukan tu jenis Tok Bomo lain pula. Tok Bomo dia teka je. Ni kawan lain ni. Ipo-ipo ni. Dia teka-teka je. Dia tembak-tembak lagi. Yang saya katakan firasat riyadhiyah. Dia macam seorang penyiasat yang mahir. Bila dia tengok sesuatu, dia tahu. Ini bukan orang Malaysia buat. Ini orang asing buat. Ini yang buat ni mesti orang yang pakar dalam bidang IT. Dia tak mungkin buat oleh orang biasa. Ini yang buat ni mungkin dia ada asas. Dia beri satu info sehingga tertangkap orang yang buat. Ini dipanggil riyadhah atau riyadhiyah. Latihan yang kuat. Seorang yang latihan kuat. Dengan cara apa? Berlapar. Dengan cara khalwat. Dengan cara berjaga malam. Kalau tuan-tuan kurang tidur, tapi bukan tuan-tuan tak boleh tidur. Kena beza. Tuan-tuan tak boleh tidur, itu darah tinggi. Akhir esok pergi klinik minta ubat. Doktor dia tak ubat tidur. Doktor kata tak ada ubat tapi ada petua. Awak pergi kuliah. Tidur terus. Sebab pengalaman saya pergi kuliah kata doktor, ramai orang tidur. Yang tak tidur malam semua boleh tidur. Ataupun awak buka telefon, awak buka kuliah. Kuliah subuh. Tu sedap tidur kuliah subuh. Dia boleh tidur dengan duduk dengan dengkur sekali. Lena. Artinya, bila orang tu tuan-tuan, dia nak tidur tak boleh tidur, dia akan jadi penyakit darah tinggi. Tapi orang yang memang dia tak nak tidur, ni beza orang tak nak tidur. Dia memang nak stay up. Dia dah beritahu, saya nak jaga malam malam ni. Sebab apa? Sebab saya nak jaga ayah saya ke? Sebab saya nak study ke? Sebab saya ada banyak kerja malam ni. Yang memang melatih diri untuk stay up. Atau dipanggil sahar. Sahar, maka orang ni Allah beri dia pandangan yang kuat. Dia dapat baca banyak benda yang tak boleh dibaca. Dia boleh membaca sesuatu yang tidak ada tulisan. Contoh kalau kita mahir bahasa. Contoh kalau saya mengaji bahasa Arab. Dulu kita belajar nak baca sesuatu mesti ada baris. Tapi bila kemahiran kita meningkat, kita baca sesuatu tak perlu ada baris. Maksudnya kalau buku tu tak ada baris, saya boleh baca. Bila kemahiran kita meningkat lagi, buku tu atau perkataan tu kalau tak ada titik, saya masih boleh baca. Qaf dengan fa tak ada titik, saya boleh baca. Itu dipanggil Arab lama. Authentic Arabic. Arab asli dulu, memang tak ada titik. Arab zaman Nabi SAW tak ada titik. Tulisan tu tak ada titik. Fa dengan qaf tu tahu bezanya dengan cara ayat, tahu. Bila skill saya bertambah, maka saya bukan sekadar boleh baca kitab, tak ada baris, tak ada titik. Saya boleh tahu salah. Ketika mana orang lain ni kitab sebut tetap, kitab ni salah. Bila skill tu marketing kitab, salah ni. Ibaratnya salah. Takbirnya salah. Maksudnya salah. Sebab talented atau bakat tu kuat. Jadi bila orang macam ni dipanggil muhakkik. Mudakik. Dia kalau baca kitab, dia bukan jenis telang kitab. Dia tahu kesilapan kat mana. Setengah kita kalau baca buku-buku terjemahan ni, dia telang bulat-bulat lah. Buku cakap macam tu, dia tak. Tahu ni terjemahan salah ni. Saya tahu. Bukan begini ayat dia. Kalau orang tu cakap tak? Bukan macam tu. Ini orang yang sampai boleh betulkan. Itu yang berlaku pada seorang ulama.
bila mana Zubaidah, isteri Harun Rashid, bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya dia dirogok oleh 100 orang lelaki. 100 orang lelaki rogok dia. Oh, dia bangun tidur susah hati dia. Maka dia nak tahu takbir sebab mimpi tu kuat sangat, kuat. Ni macam real. Macam hakikah. Maka dia punya takut, bimbang, dia pun beritahu kepada, tapi dia nak tanya pada ulama', dia malu sebab dia ni si khalifah. Mimpi tu kan aib. Dia pun panggil pembantu. Dia punya jariah dia. Kau pergi jumpa fulan ulama' ni, tanya tentang mimpi ni. Tapi jangan sebut aku. Jangan sebut. Maka perempuan ni, hamba dia ni, pergi. Syekh, saya ada satu soalan. Apa dia? Semalam saya mimpi saya dirogok oleh 100 orang lelaki. Apa maksudnya? Syekh pun tengok muka dia. Bohong. Bukan kamu mimpi. Kamu tak ada orang nak rogok lah. Tengok. Bukan kamu. Bohong. Bayangkan dia boleh tahu. Walau orang ni cerita. Sebab dia tahu mimpi ni tak layak dengan orang ni. Tak layak. Bukan kamu yang bermimpi. Orang lain yang bermimpi. Siapa? Beritahu siapa. Dia tahu mimpi dia bukan milik orang ni. Maka baru dia beritahu ini Zubaidah mimpi. Isteri Harun Rashid. Kalau kata ulama' itu tanda dia akan beri manfaat kepada ramai umat Islam. Maka dengan itu dia, kisah dia menggali Ain Zubaidah, iaitu tali air di Mekah untuk kemudahan jemaah haji dan juga pertanian. Ain Zubaidah yang masih ada kesan-kesan pembinaan sampai hari ini. Kalau tuan-tuan ke Mekah, Ain Zubaidah. Begitu juga berlaku tentang yang saya kata bila orang tu sampai satu tahap, dia tahu orang tu salah, bohong. Bila seorang raja Mesir mimpi 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Menakutkan, lembu makan lembu, tuan-tuan. Kalau orang makan lembu tak takut. Lembu makan lembu. Menakutkan. Kalau tuan-tuan pernah tengok ular makan ular, menakutkan. Sebab ni jenis makan sejenis. Lembu pula yang makan pula. Lembu tu kurus kering. Makan lembu gemuk gedebok. Kemudian dia nampak 7 tangkai kering dan 7 tangkai subur. Raja ni pening mimpi. Tanya pada menteri. Para menteri kata, adrasu ahlam. Ini mainan tidur. Raja kata, bukan. Kamu ni tak tahu ni. Tu kamu kata mainan tidur. Sebab bila orang memang tak tahu, setiap kali mimpi dia kata mainan tidur kot. Ni mainan tidur. Lalu ada seorang yang pernah bersama Nabi Yusuf dalam penjara yang telah ditakbir mimpi. Maka dia pun pergi jumpa Nabi Yusuf. Dia pergi jumpa Nabi Yusuf, dia pun tanya mimpi ini. Tanpa diberitahu ini raja yang bermimpi. Maka Nabi Yusuf menafsirkannya. Maka dia pun keluar. Dia cerita pada raja takbir mimpi. Tapi raja tu demi firasat dia tahu bukan dia pun takbir mimpi. Bukan dia yang mentakbir mimpi. Beritahu aku siapa takbir mimpi ni. Dia nak ambil kredit atas takbir mimpi supaya dia dapat jawatan. Tapi bukan kamu. Mesti seseorang. Siapa dia? Kayaknya dia tak berani tipu lah. Nanti kena. Dulu dah masuk penjara sebab ada masalah dengan raja. Akhirnya dia kata ini Yusuf. Siapa Yusuf? Bebaskan dia. Maka dia beritahu Yusuf, raja bebaskan. Dia kata, saya tak akan bebaskan sehingga perempuan-perempuan yang menyebabkan saya masuk penjara beritahu siapa saya. Supaya saya dibebaskan kerana saya bukan orang bersalah. Bukan dibebaskan dengan perintah raja. Saya tak nak mendapat pengampunan raja sebab saya tak salah. Dia, Yusuf mulia, dia tak nak keluar kerana pengampunan raja. Sebab dia tak salah. Dan dia tak terdesak minta pengampunan raja untuk keluar. Dia tak terdesak. Dia nak dia dibersihkan dengan cara betul. Akhirnya raja ni terpaksa panggil wanita-wanita yang berkomplot termasuk Zulaikha yang menyebabkan Nabi Allah Yusuf masuk penjara. Akhirnya dibersihkan, barulah Yusuf keluar. Tapi ceritanya ialah orang yang bila ilmu ni dia tahu orang tu tipu dengan cara latihan yang tertentu. Baik, saya sebut tadi firasat yang kedua ialah firasat yang berkait dengan riyadhiyah. Sebabnya berlapar, sebabnya berjaga, sebab berkhalwat. Tuan-tuan boleh nak dapat benda tu. Boleh tak saya nak latih lapar untuk dapat benda ni? Boleh. Sebab betul. Sebab supaya saya sentiasa pandangan saya tajam. Saya ni main saham, Ustaz. Saya nak tahu saham mana betul. Tak kena tipu daripada
Remiser saham ni, bla bla bla. Okey, awak belajar berapa? Awak belajar jaga malam. Awak belajar untuk ni, insya-Allah awak dapat. Ini latihan biasa. Tapi dia tak kuat. Boleh jadi salah. Walaupun mungkin betul, tapi boleh jadi salah tu ada. Possibility salah tu mungkin wujud. Berbanding firasat imaniyah. Yang ketiga ialah firasat dipanggil khalqiyah. Firasat yang disebut sebagai kebiasaan. Kebiasaan ni tuan-tuan ialah pengalaman orang, dia bergaul dengan banyak orang. Doktor ada firasat. Doktor tengok muka kita, awak tak makan ubat Macam mana doktor tahu? Saya tahulah, kalau awak makan ubat, awak tak datang, jumpa saya ni. Doktor kata, okay, balik rumah, orang ni datang sebagai pesakit. Okay, makan ni 3 kali sehari, gini. Nanti jumpa saya minggu depan. Dia datang minggu depan, doktor tengok. Awak tak makan ubat Macam mana doktor tahu? Saya makan lah. Awak tak makan. Kalau awak makan ubat, awak tak jadi macam ni. Doktor, saya tak makan. Saya ambil ubat je. Saya tak pernah makan. Macam mana doktor tu tahu? Itulah dia panggil khalqiyah. Kebiasaan dia bertamu dengan orang. Dia biasa muamalah dengan orang. Maka orang ni, orang biasanya yang dapat ni orang yang pengalaman, orang tua-tua. Tuan-tuan, bila tuan-tuan jumpa orang tua-tua, tanya pengalaman dia. Itu sebahagian firasat dia. Dia kalau tengok pokok ni tak berbuah kat ni. Tak berbuah. Kenapa buah? Aku tahu memang tak berbuah ni. Ni tak cukup baja, tak cukup air. Lepas tu tak cukup rajing. Yang tanam ni tak cukup rajing. Kalau dia rajing mesti subur ni. Macam tahu dia tu pemalas? Tahu. Tak pernah jumpa? Tahu. Tengok pokok tahu orang ni pemalas. Ya. Bijak dia membaca kerana pengalaman dia macam tu. Itu bila orang-orang tua dulu nak ambil seorang je menantu, dia tengok. Ni menantu ni tak pandai masak, dia kata. Tengok cara pegang kuali pun tahu. Terbalik pegang kuali. Tak pandai. Cara dia masak bunyi tu ketang. Ni. Tak pandai. Dia dapat membaca kerana pengalaman lama dia. Muamalah dengan orang. Saya sebut seorang cikgu. Saya cikgu. Saya muamalah lama dengan anak-anak murid saya. Kita tengok muka anak murid tahu orang ni berjaya ke gagal, kita tahu. Firasat ke Ustaz tak? Ini berdasarkan kita punya ta'amul, pengalaman yang panjang. Sebab saya dah cikgu 30 tahun, misalnya 40 tahun saya tahu. Maka orang berpengalaman pun kita kena hati-hati sebab mereka cepat membaca kita. Orang yang biasa dalam politik, mereka tahu ni politik cari makan ke memang politik kerana ideologi atau kerana sebab-sebab lain. Dia tengok muka dia tahu. Sebab dia berpengalaman lama. Orang pergi ke laut. Saya ingat dulu saya ke laut. Ni lama ke laut. Dia tengok muka saya tahu. Ni mabuk laut. Ni tengok muka. Mabuk. Belum cuba. Mabuk. Betul mabuk. Tapi kita dah ada pendinding. Pendinding kita. Daripada darat lagi buat pendinding. Dulu tak ada cerita pay mabuk. Dia ada pendinding lain. Nanti kita buat kuliah lain pula lah. Pendinding mabuk laut. Dia kadang jadi. Tapi banyak tak jadilah. Jadi dia tengok kita, dia tengok tahu ni mabuk. Sampai tengah laut tu mabuk. Kenapa pengalaman dia? Ramai orang teruja nak ke laut. Dia tengok, ni jenis excited tak lama ni, tumbang ni. Jadi ini disebut juga sebagai firasat khalqiyah dia panggil. Khalqiyah kerana pengalaman lama. Tadi riyadiyah kerana dia buat satu latihan. Latihan 3 tadi. Saya latihan berlapar. Latihan berkhalwat menyendiri, jangan banyak bercakap dengan orang. Dan latihan untuk berjaga malam. Kalau tuan-tuan memang jenis orang suka jaga malam, suka berlapar, tuan-tuan cepat membaca setiap percaturan orang buat pada kita. Kita tahu orang nak kenakan kita ke, kita cepat faham. Tapi kalau kita tak ada latihan, memang tak. Umpama orang berlari juga, orang main bola. Ada orang main bola ni kerana skill dia, ada kerana dia kebiasaan dia. Maka dia dah boleh agak, ni mesti nak tendang kanan, ni mesti nak tendang kiri. Itu kalau tuan-tuan tengok, goli, tahu goli? Orang kampung saya panggil goli. Keeper. Keeper, bila penalti, tengok dia kan meloncat dulu, sebelum bola tu tendang. Itulah dia firasat dia. Pengalaman dia tengok kaki ni mesti ke kanan bola ni. Dia terus ke kanan, ke kiri. Yang pemain pun ada firasat juga. Ni mesti nak ke kiri ni. Duk lawan firasat. Tengoklah firasat siapa betul. Kadang dua-dua betul. Kadang salah satu betul. Kadang dua-dua salah. Yang keeper kata ni mesti bola ke kiri. Lalu kata ni keeper ni mesti ke kanan. Tahu-tahu bola atas palang. Dah, dua-dua salah.
Pengadil pun ada firasat. Tengok, boleh go ni pengadil ni. Penonton pun ada firasat. Ni boleh menang penonton. Sebab dah 3,000 kali masuk stadium. Dia tengok ni boleh menang malah ni game. Tapi firasat-firasat tadi lebih bersifat khaliqiyah. Yang paling kuat ialah firasat imaniyah. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya sengaja sebut benda tu tuan-tuan supaya tuan-tuan tak keliru. Sebab nanti tuan-tuan akan kata, Ustaz, dia orang kafir cakap apa betul Ustaz firasat dia. Kekuatan mana dia dapat? Ini daripada kekuatan. Cuma orang yang beriman, firasatnya untuk menjadikan orang itu makin dekat dengan Allah. Sebab itu salah seorang guru kami, bila kami pergi kuliah, dia tahu siapa tak sembahyang subuh. Tak sembahyang subuh dia tahu. Dia, walaupun belajar agama yang tak sembahyang subuh ada juga. Sebab itu, kita kata bukan satu benda yang pelik. Kerana belajar agama lain, amal agama lain. Bila orang tu belajar agama sebagai satu akademik atau satu kerjaya, satu jawatan, dia mungkin akan jauh daripada amalan. Tapi kalau orang belajar agama memang nak beramal. Baik, tuan-tuan tengok, kita dulu kan kita belajar agama sebab akademik, nak periksa SRP, SPM. Padahal dah banyak belajar. Hari ni kita dah tua, kita belajar sekarang untuk apa? Untuk baiki diri. Bukan untuk ambil periksa. Sebab tu kita berubah. Dulu belajar agama tak berubah. Sebab bukan kita tujuan nak ubah diri. Kita nak jawab periksa biar dapat A. Akhirnya kita bersebut agama tinggi A, agama rendah A. Jadikan Islam A. Dulu zaman saya ada agama rendah, agama tinggi dipanggil. Agama rendah pun dapat A, agama tinggi pun dapat A. Itu cuma akademik, kelulusan akademik. Tapi bukan makna orang tu ahli agama. Sama juga orang keluaran universiti bidang agama. Bukan makna dia ahli agama. Ya, dia belajar agama secara akademik. Mungkin secara kerjaya, mungkin secara jawatan. Tapi yang belajar untuk beramal, ini dipanggil ahli agama. Yang jenis ni. Guru kami ni, dia tengok. Orang tu tak sembahyang subuh, dia tahu. Tak sembahyang subuh. Pergi, keluar balik. Sembahyang subuh. Ini firasat yang kuat. Dan guru kami menceritakan tentang firasat guru kepada gurunya. Firasat yang kuat bila guru pada guru kami ni buta. Tapi dia boleh kenal anak murid dia dengan bukan anak murid dia. Sebab setiap kali anak murid dia masuk, dia nampak cahaya masuk. Tapi kalau bukan tu orang, bukan anak murid dia, dia akan nampak kegelapan masuk. Bagi tahu salah seorang dalam kelompok ini bukan anak murid dia. Maka dia pun halau. Setiap orang datang tu dia ada niat nak belajar, dia ada cahaya dia. Maka guru ni nampak cahaya. Walaupun kadang-kadang cahaya tu macam malap sikit. Sebab anak murid tidur, malap sikit cahaya dia. Dia tak berapa kuat. Kejap on, kejap off. Tapi okey lah, ada cahaya. Yang jenis gelap terus ni memang tak ada niat nak belajar. Niat dia cari kesalahan ke, niat dia tujuan lain. Ni guru ni dia tahu. Sebab dia kata setiap kali anak murid aku masuk, aku nampak cahaya. Dan bila bukan anak murid, aku nampak gelap. Ini kisah seorang ulama yang terkenal di Mesir. Ahli Quran. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Dan mereka ini, orang yang menerima takdir Allah yang kuat. Ya, kita dah bahas tentang bagaimana kekuatan orang beriman. Apapun takdir Allah, mereka rela, mereka redha, mereka sabar, mereka suka. Ataupun mereka sabar, mereka redha, mereka suka. 3 tingkatan. Bermula sabar, redha, suka. Kalau mereka nampak ini lebih baik daripada apa yang mereka bayangkan sebelum ini. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Da'il ayyam taf'alu ma tasha' watib nafsan iza hakamal qada' wa la tazza' lihadisatil layali fama lil hawadisi dunya baqa' wa kun rajulan alal ahwali jaldan wa shimatuka samahatu wal wafa'. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, biarkan hari apa pun dia nak buat. Kalau hari ni kita begitu, hari esok kita begini, biarkan. Itu kerja hari. Biarkan dia buat apa yang dia nak. Kalau hari ni kita gembira, esok kita berduka, hari ni kita dalam nikmat, esok kita dalam musibah, biarkan. Terima je. Watib nafsan iza hakamal qada'. Jinakkan hati kamu, hiburkan hati kamu, apa saja yang Allah putuskan. Tentang peranan kita, setiap kali kita dapat sesuatu yang kita tak suka, itu yang lebih ketara dalam takdir Allah. Hiburkan diri kita. Tuan-tuan kena apa hari ni? Hiburkan.
Oh, hari ni ustaz saya hilang duit RM10, RM100. Hiburkan. Allah akan ganti lebih baik. Allah akan beri lebih baik. Hiburkan. Hari ni ustaz, kereta saya rosak nak pergi kerja. Hiburkan hati. Oh, ini petanda baik untuk dapat kereta baru. Kalau tak pun dapat enjin baru ni. Oh, dia lagi laju lepas ni. Jadi setiap kali kita ditimpa musibah, tib nafsan iza hakamal qada. Hiburkan diri. Ini kewajiban kita. Kalau tuan-tuan terasa tak cukup bijak menghiburkan diri, minta orang yang hiburkan diri kita. Telefonlah kawan-kawan, hiburkan diri. Oh, saya kereta rosak ni ada alasan nak pinjam kereta ni. Ada alasan. Dah lama saya gerang nak pinjam, tapi tak ada sebab ni. Ada sebab ni. Terus kau boleh tak saya pinjam kereta? Terus pinjam GTR. Ada alasan. Dulu kereta, kalau kereta kita tak rosak nak pinjam malu, kereta kita dah okey. Oh, ni peluang ni. Jadi, tib nafsan iza hakamal qada. Hiburkan diri bila Allah tentukan sesuatu musibah pada kita. Hiburkan. Ini kewajiban kita. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wala tadza lihadasatil layali. Apa pun yang berlaku jangan sedih. Kenapa? Fama lihawadisi dunya baqa. Kerana musibah dunia dia tak akan kekal. Dia akan berpindah-pindah, berubah-ubah. Lalu kata beliau lagi, wa kun rajulan 'alal ahwa. Jadilah sebenar-benar lelaki, jantan sebenar bila berlaku musibah. Jangan jadi pondan. Jadi jantan. Anak jantan. Jangan lari. Anak jantan yang kuat. Kemudian kata beliau lagi, wasyimatukas samahatul wafa. Dan akhlak kamu kekal. As-samahah, pemurah, dan wafa, iaitu yang menyempurnakan janji. Bila kita kena musibah, perkara yang berlaku pada kita, kita mula kedekut, musibah. Dan kita mula akan mengkhianati. Tapi bila orang dalam musibah tetap menunaikan janji, dalam musibah tetap pemurah, ini orang hebat. Kita boleh kenal dia ni penerima, orang yang terima qada Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama, bila kita nak, kita dah baca apa yang disebut Syekh Abdul Qadir. Orang ni reda Allah letak di kat mana? Di padang yang luas, di padang yang tandus, di dalam hidangan yang manis, hidangan yang pahit. Apa pun perubahannya dia terima dengan baik. Sehingga takdir tadi, dia yang menunggang takdir, bukan takdir menunggang dia. Dengan maksud bahawa kalau selama ni kita kata, apa lagi jadi ni? Apa lagi jadi ni? Kita takut. Saat dah dengar pandemik hari ni, 21,000. Esok berapa pula ni? Kita makin takut. Seolah kita takut dengan takdir. Dengan orang ni dia, takdir itu yang dilihat lebih baik. Bagus. Dia rasa macam teruja. Bagus. Siap takdir berlaku yang dilihat dengan bagus. Sebab itu kata ulama, bila seorang yang terpilih dalam beradab dengan takdir Allah, dia kena ada 3 sifat, 3 perkara. Yang pertama ialah sabar dan redha. Kita gabung sekali. Dia kena sabar dan redha. Dia mesti datang sekali. Sabar, redha. Dia tak boleh sabar, berhenti. Sebab selepas sabar tu, kalau kita berhenti, dia jadi sebaliknya. Hilang sabar. Sabar terus dihubungkan sekali dengan redha. Sabar dan redha. Macam mana nak redha? Macam saya katakan tadi, hiburkan diri supaya kita redha. Yang kedua ialah jangan sesekali menisbahkan kejahatan itu pada Allah. Nisbah cuma kebaikan pada Allah, yang jahat itu bukan dari Allah. Kerana apa yang Allah buat itu mesti ada hikmah dan ada manfaat. Kerana apa pun yang Allah Ta'ala buat, dia tak jahat. Dia tak buruk. Kita je pandang buruk. Sebab kita bodoh. Tuan-tuan bila hilang duit, kata apalah kenapa Allah hilangkan duit tengah aku nak guna duit. Macam buruk no. Tak, kita yang bodoh. Allah buat dengan segala kebijaksanaan Allah. Dalam takdirnya ada ilmu, dalam takdirnya ada pengajaran, dalam takdirnya ada hikmah, dalam takdirnya ada ganti yang lebih baik. Maka sebab itu bila berlaku sesuatu, jangan nisbahkan kejahatan pada Allah. Kenapalah Allah turun bala ni, nisbah. Bukan kenapa kita diuji dengan ujian ini. Apa sebab? Mencari kesilapan kita bukan kesilapan Tuhan. Kerana Allah tak pernah silap. Kita selalu silap. Kita tak cerdik. Sebab itu bila kita menisbahkan keburukan itu kepada Allah, kita sudah tidak beradab dalam bermuamalah dengan takdir Allah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Rawahul Muslim. Kebaikan itu semua milikmu ya Allah, dan kejahatan itu bukanlah kepadamu. Bukanlah dinisbahkan kepadamu, tapi pada kami makhluk. Kita bila berlaku hilang duit, kita kata kita lah silap letak, tak berhati-hati. Bukan kita melak, kenapa lah Allah uji aku macam tak. Kita silap. Allah nak ajar kita satu ilmu pengurusan. Allah nak ajar kita ilmu yang berkait dengan ketelitian. Bila anak-anak kita tuan-tuan tak macam kita nak, kenapalah Allah bagi anakku macam ni? Bukan. Allah bagi terbaik. Kesilapan tu kita. Maka kita kena baiki cepat-cepat kesilapan. Dan kesilapan itu tak pernah ada waktu terlambat untuk kita baiki. Bila kita fikir nak baiki, itulah waktunya untuk baiki. Ustaz, saya rasa dah terlambat ni. Tak ada terlambat. Kamu boleh baiki. Bila Allah beri peluang, maknanya waktu tu masih ada. Bagaimana kamu hidup? Sebab itu, seorang bila tanya oleh Hasan Basri, orang ni umur 80 tahun, dia tak belajar. Orang ni umur dia 80 tahun, dia belum pernah mengaji, belum pernah belajar, belum pernah talaki. Dia nak belajar. Lalu kata Hasan Basri, kalau dia masih ingin hidup, dia mesti belajar. Macam makan juga. Seorang ni umur 80 tahun, boleh makan lagi tak? Tak, dia nak hidup lagi tak? Kalau nak hidup, dia makan. Demikian dalam hal agama, dia tak ada istilah terlambat. Terlambat itu ialah lafaz putus asa yang syaitan bisikkan pada jiwa manusia. Dah lambat dah kamu, dah terlambat. Tak jadi baiklah, terlambat. Tak pernah terlambat. Bagaimana kita ada usia. Kemudian yang ketiga, kata ulama, ialah jangan beriktikad bahawa musibah itu akan berterusan. Dia mesti ada jalan keluar. Sebab ini iktikad yang tidak baik. Sebab setiap benda tuan-tuan akan berakhir. Kerana setiap benda tu dia akan berubah. Namanya makhluk. Bahawa takdir Allah ini sifatnya makhluk. Dia berubah. Tuan-tuan, kita muda boleh jadi tua tak? Boleh jadi tua. Berubah kan? Buah daripada putih boleh jadi masak. Daripada masak boleh jadi lunyai. Ia berubah. Daripada lunyai tu boleh jadi balik pokok. Dan daripada pokok boleh berbuah balik. Tuan-tuan tengok tak kita tanam pokok. Mati, kita tanam jagung, mati, kita ambil balik benih tu, tanam balik keluar. Demikian kitaran. Takdir Allah begitu. Dia tidak akan konsisten pada benda yang sama. Dia akan berubah-ubah. Sebab itu, kita kena fikir positif setiap takdir Allah. Dia tak akan berterusan. Kalau tuan-tuan susah, saat saya ni memang sampai matilah susah. Tak. Akan berubah. Saat saya sampai matilah akan jadi begitu, jadi begitu. Tidak. Dia akan berubah. Yakin tak? Tuan, ada satu kisah menarik. Ini kisah takdir berubah. Takdir maksudnya, hakikatnya dia macam apa yang Allah tentukan, tapi kita tak tahu. Tapi kita ni punya perasaan macam dah give up. Bila kita give up, seolah macam kita tak berubah lah benda ni. Ada seorang sultan, namanya Sultan Nuruddin. Kisah ni berlaku pada tahun 556 Hijriah. Dia ceritakan oleh seorang ulama, dia bernama Imam Badruddin, dalam kitab beliau. Nuruddin ni tuan-tuan dia sakit. Sakit. Bersangatan sakit. Sehingga dia rasa memang dia tak akan hidup lagi. Mati. Maka diserahkan urusan pentadbiran wilayah besar pada anak dia. Anak dia muda. Maka anak dia pun, dia tengok ayah sakit, anak dia, sebab raja ni bila dia mati, kena siap. Sebelum dia mati dah kena siap. Sebab dia upacara banyak. Dia tak macam kita. Raja ni sebelum 5 tahun nak mati, kubur dia dah kena siap. Itu memang menjadi lumrah orang-orang yang tu. Orang macam kita, tuan-tuan, lepas mati baru gali kubur. Mati baru gali. Orang biasa, tak banyak protokol kita. Tapi orang-orang besar-besar ni, protokol dia banyak. Jadi bila Nuruddin ni sakit, dia rasa dia nak mati, maka anak dia menguruskan protokol, menguruskan jenazah. Dah siap beli kain kafan, dah siap gali kubur, dah siap semua ni. Ni majlis untuk mengiringi jenazah siap. Lepas dia siap-siap, tiba-tiba dengan izin Allah, Sultan Nuruddin sembuh. Sultan Nuruddin kat kubur dah gali, ada istiadat pengkebumian sudah siap, dah ada pegawai protokol ni dah siap. Tiba-tiba beliau sembuh. Anak dia yang gali kubur tu, anak dia mati.
Akhirnya rupanya anak digali kubur untuk diri sendiri. Lepas 5 hari dia sihat, anak dia meninggal, maka dia pun ditanam. Anak ditanam. Terbalik. Ya begitulah qada Allah. Kita sangka ni dia jadi macam ni. Dan ulama cerita ada lagi satu kisah. Tak ada seorang pemuda dia mati di kota Baghdad. Mati. Bila mati ni, maka orang pun uruskan jenazah. Kemudian mereka pun solat di masjid di kota Baghdad. Ramai orang. Salah seorang yang ikut solat jenazah ni namanya Nabash. Nabash ni makna penggali kubur. Maksud Nabash ialah pencuri dalam kubur. Bahasa tepat. Dulu dia ada satu jenis pencuri, dia akan gali kubur, dia akan curi kain kafan. Kain kafan mahal. Dia akan curi kain kafan. Dicurilah benda keranda ke apa saja dicuri. Jadi tuan-tuan jangan terkejutlah kalau satu hari nanti batu nisan hilang, ada pencuri. Curi batu nisan, jual balik. Sebab batu nisan dah harga dah mahal. Tak mustahil untuk dijual. Jadi tukang curi kubur ni pun, dia pun ikut sekali jenazah nak tahu tanam kat mana. Baik, bila tanam, dia pun gali. Bila gali, dibuka mayat. Mayat tu melompat, hidup. Rupanya pemuda ni, dia macam jantung dia stop sekejap. Dia panggil saktatul qalb. Doktor-doktor tahu dia macam stop sekejap. Tapi dia tak mati. Jadi orang sangka dia mati. Dia bila buka, dia melompat. Jantung dia bergerak balik. Yang tukang gali kubur terkejut, mati yang tu. Nabash mati. Ini bukan cerita lawak. Cerita betul. Artinya, mati dia. Aneh. Imam Ibn Jauzi, dia cerita dalam kitab Muntazam. Ini kitab sirah. Juga satu kejadian aneh berlaku. Tentu ada orang soleh. Dia, orang sangka dia meninggal. Maka orang pun pergi pada tukang mandi mayat. Tukang mandi mayat. Bila orang mandi mayat cuba dia jirus air, tiba-tiba mayat tu bersing. Terkejut mandi mayat, mati tu mandi mayat. Rupanya orang tu tak mati lagi, dia macam juga berhenti. Saktatul qalb. Dia macam stop sekejap. Dan bila orang mati kan kita cek, dah mati. Tengok macam ni, dah mati. Bila mayat tu letak air, kawan tu pun bersing. Bayangkan, kita dah fikir dia mayat, bila dia bersing. Dia punya terkejut tu, mandi mayat dah tua dah. Terkejut, dia mati. Akhirnya, orang datang ramai untuk solat jenazah yang ni, tukar solat jenazah pada tukang mandi mayat. Begitu cerita bahawa takdir itu dia tak berterusan, dia boleh berubah-ubah. Disangka lain jadi lain. Sebab tu kita kena sentiasa positif. Siapa sentiasa positif, semua sesuatu tu boleh berlaku dengan izin Allah. Jadi kalau macam hari ni tuan-tuan kita kena musibah, jangan kata Ustaz, beginilah kita selama-lamanya Ustaz. Saya ingat sampai bila-bila, jangan, insya-Allah tak lama lagi berubah. Mungkin hari ni kita katakan kita solat jauh jarak, satu hari ni insya-Allah kita kembali solat dekat. Mungkin hari ni Ustaz tak boleh Ustaz makan kat restoran pun kena jarak. InsyaAllah nanti satu hari nanti kita makan restoran, makan atas riba. Duduk atas riba masing-masing. So ni, dulu abang makan dengan awak kat kedai. 1 meter sekarang awak ni, duduk atas riba abang ni makan. Abang suap. Ni nombor baru, lagi canggih. Sebab kita nak balas balik dulu SOP jauh sangat. Sekarang terus, dekat tu. Dia ni makan bersuap. Jadi, tak mustahil lah kedai makan nanti kita tengok semua orang makan atas riba orang belaka ni. Bini-bini masing-masing. Sebab apa? Dah boleh dekat. Jadi, sesuatu perkara yang berlaku, jangan ingat dia akan begitu selalu, tak, dia akan berubah. Doa pada Allah. Sentiasa kita katakan minta yang terbaik dalam hidup. InsyaAllah ta'ala. Jadi ini muamalah orang yang hebat dengan Allah. Bagaimana Allah beri firasat. Bagaimana mereka ini bertaadub atau beradab dengan segala takdir Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.